اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 216. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 214. Ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum datang kepada kamu ujian sebagaimana datang kepada mereka yang terdahulu, iaitu mereka terdahulu telah diuji dengan al-ba'sa, kemiskinan, wad-dharra, dan kesakitan pada badan, wazulzilu, dan mereka digoncang, ditekan perasaan dan emosinya, hatta yaqula rasul, sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengadu kepada Allah, mata nasrullah, bila lagi datang pertolongan Allah. Lalu Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Okey, pengajarannya pertama, Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman dalam apa keadaan sekalipun. Dan Allah akan hiburkan orang-orang yang beriman. Allah akan hiburkan orang-orang yang beriman yang di dalam kesedihan atau kesusahan. Yang kedua, syurga adalah satu balasan daripada Allah yang sangat mahal. Syurga adalah satu balasan daripada Allah yang sangat mahal, yang tidak akan didapati dengan hanya berangan-angan atau dengan ucapan sahaja. Yang ketiga,
Antara syarat utama untuk memasuki syurga ialah niat yang ikhlas dalam melakukan apa sahaja amal soleh, dan sentiasa sabar apabila diuji, dan sentiasa sabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wajib ke atas seorang yang beriman memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja, kerana Allah sahaja berkuasa memberi pertolongan dan kemenangan kepada orang yang beriman. Yang kelima, orang-orang yang beriman akan sentiasa sama amalannya dan ucapannya dengan para rasul. Orang-orang yang beriman sentiasa sama amalannya dan ucapannya dengan para rasul. Yang ke-6, 7. 6. Berita gembira untuk orang beriman. Berita gembira untuk orang-orang yang beriman bahawa kemenangan akan tetap bersama mereka. Kemenangan akan tetap bersama mereka. Yang ke-8, yang ke-7. Semua perkara yang disukai oleh Allah tidak disukai oleh nafsu. Dan semua perkara yang tidak disukai oleh Allah disukai oleh nafsu. Okey, habis ha? Ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Okey, pengajarannya. Pertama, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan ilmu yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka akan sentiasa bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka jahil tentangnya.
Yang kedua, jawapan yang terbaik untuk apa-apa soalan ialah dengan memberi jawapan lebih daripada soalan. Sekiranya ia perlu dan penting. Yang ketiga, antara tanda keimanan seseorang ialah suka berinfak hartanya kepada mereka yang memerlukan. Yang keempat, keutamaan menginfak harta kepada ibu bapa terlebih dahulu. Kemudian kaum kerabat yang terdekat. Kemudian orang fakir miskin, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin, dan ibnus sabil ataupun orang yang musafir. Orang yang musafir yang terputus bekalan. Yang keempat, yang kelima, anak-anak yatim perlu dibantu walaupun mereka adalah daripada keluarga yang kaya, kerana mereka kehilangan bapa dan kasih sayang. Yang keenam, Allah mengetahui semua amal kebaikan walaupun sebesar zarrah dan akan dibalas di syurga, di akhirat, dan akan dibalas di akhirat. Yang ketujuh, tidak sepatut memandang remeh kepada apa-apa kebaikan walaupun ianya kecil. Kerana ada amalan yang kecil yang boleh menyelamatkan seseorang daripada neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, takutlah kepada api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma.
dan wanita pelacur menjadi ahli syurga hanya kerana memberi minum kepada anjing. Okey, habis lah. Kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat 216 ni kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah cerita tentang apa? Iaitu syarat-syarat untuk masuk surga. Apa dia? Ya? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Diuji. Diuji dengan tiga jenis ujian. Tak mestinya tiga-tiga. Kadang-kadang satu, kadang-kadang ketiga-tiga sekaligus. Apa dia? Al-ba'sa, iaitu kemiskinan, kepapaan. Yang kedua? Sakit pada fizikal badan. Yang ketiga, gangguan emosi, tekanan perasaan. Okey. Ayat malam ni ialah Allah nak menceritakan antara bentuk ujian. Antara bentuk ujian yang seharusnya dilalui oleh orang yang ingin bercita-cita untuk masuk surga. Apa dia ni? Iaitu peperangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba. Kutiba telah diwajibkan. Sama dengan ayat yang sebelum ni kita jumpakan. Pernah jumpa tak kutiba? Kutiba alaikumul qisas. Lagi? Sebelum tu? Kutiba alaikumus syam. Lagi? Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Kan? Jadi kutiba ni makna dia asalnya ditulis. Tapi bila diterjemah, diwajibkan ataupun difardukan. Kenapa diterjemah diwajibkan? Sedangkan makna dia ditulis. Jadi Allah nak begitu perkara wajib itu lebih jelas dan lebih kuat dengan secara bertulis. Okey, diwajibkan alaikum, ke atas kamu, al-qital, peperangan. Ada satu lagi perkataan bahasa Arab, al-qatlu. Al-qatlu. Asal-asal perkataan daripada perkataan yang sama, qaf ta lam. Cuma bila di sini qital, daripada perkataan qatala jadi qatala. Beza dia beda. Kalau al-qatlu bunuh, kalau al-qital peperangan. Ada beza tak? Bunuh dengan peperangan, apa beza dia? Dalam peperangan pun ada bunuh juga kan? Apa yang membezakan? Yang membezakan ialah peperangan mesti berlaku antara dua pihak. Pembunuhan kadang-kadang satu pihak je, satu lagi bukan nak bunuh pun, dia dibunuh. Tapi peperangan ni sama-sama bunuh. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, al-qatilu wal maqtul finnar. Al-qatil, orang yang membunuh, wal maqtul, orang yang dibunuh, dua-dua finnar, dalam neraka. Jadi sahabat peliklah, kena sahabat bertanya, yang membunuh masuk neraka, kami fahamlah. Tapi yang kena bunuh juga, kenapa masuk neraka? Dah lah kena bunuh, mati juga masuk neraka. Kenapa? Sebab yang dibunuh ni pun sebenar dia ada niat membunuh. Tapi kenapa dia tak bunuh? Sebab tak sempat kat dia. Jadi dua tu masuk neraka. Sebab tu apa hadis apa? Innamal a'malu, niat kamu ada niat nak membunuh. Okey. Telah diwajibkan ke atas kamu peperangan. Maknanya sebelum turun ayat ni wajib ke?
Tak wajib. Peperangan. Tak wajib. Bila mula diwajibkan? Dan bila tempoh yang tidak diwajibkan? Bila tu? Bila Islam kuat? Selepas kota Mekah? Tak, sebelum buka kota Mekah dah ada peperangan sebelum tu. Ada peperangan Badar, Uhud, Khandaq. Bila mula berperang? Tahun berapa? Ha? Ini nak jawab ke nak tanya? Dua hijrah, betul. 2 hijrah. Makna ayat sebelum tu sepanjang Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun dan setahun duduk di Madinah, haram berperang. Allah kata tahan tangan kamu daripada lawan dan perangi mereka. Habis buat apa? Solat, zakat. Itu je. Lepas tu bila Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun 2 hijrah, lebih kurang beberapa bulan sebelum berlaku peperangan Badar, turun ayat ni. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Dan ada juga pendapat mengatakan ayat yang mengizinkan perang bukan dalam ayat ni. Ini salah satulah. Tapi ayat yang betul-betul mengizinkan peperangan ialah dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat 39. Uzina lillazina Al-uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallah. Okey. Allah kata apa uzina? Apa makna uzina? Diizinkan. Mana sebelum tu ayat ni tak dilarang. Diizinkan bagi orang yang yuqataluna, iaitu orang yang diperangi. Diizinkan apa? Berperang. Sebab apa? Sebab bi'annahum zulimu. Orang beriman itu dizalimi. Jadi ada sebab. Sebab itulah peperangan ni, apa matlamat dalam Islam? Apa matlamat ataupun tujuan peperangan dalam Islam? Adakah nak paksa orang masuk Islam? Bukan. Habis? Tujuannya bukan nak paksa orang masuk Islam. Bukan. Sebab Islam tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Habis kalau tak ada paksaan, kenapa berperang? Berperang bukan nak paksa orang masuk Islam. Tak. Tapi nak supaya Islam dapat disampaikan. Itu je. Sebab tu banyak negara Islam memerintah, tapi rakyat dia ramai yang tak memeluk Islam sampai sudah. Macam di Andalus, di Afrika. Banyak yang Islam buka negara tersebut, tapi rakyat dia tak masuk Islam sampai ke sudah. Menunjukkan Islam tidak pernah memaksa manusia memeluk Islam. Kenapa Islam tak paksa? Kan Islam tu baik. Kalau baik, kenapa tak boleh paksa? Apa dia? Apa dia? Yalah, kenapa tak boleh dipaksa? Yalah, kenapa kerja kita tak boleh memaksa orang? Kalau betul tak boleh jawab soalan ni, tak boleh pergi berdakwah. Kenapa kita tak boleh nak paksa dia? Sedangkan Islam tu baik kan? Paksa je lah. Sebab Islam tak memerlukan orang-orang yang bersifat munafik. Kalau dipaksa, dia akan menjadi orang munafik. Bila orang munafik masuk Islam, dia akan menguatkan Islam, akan semakin melemahkan Islam. Jadi Islam tak perlu semua tu orang yang berpura-pura. Sebab tu Islam tak memaksa. Yang kedua, nilai syurga sangat mahal. Kalau nak masuk, mesti dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Kalau dipaksa dengan paksaan, kamu tak layak masuk syurga. Okey. Sebab itulah Nabi bila nak pergi berperang,
Pertama, Nabi berdakwah. Mengucaplah 2 kalimah syahadat. Yang kedua, kalau mereka mengucap, okey, tak ada peperangan. Tapi kalau mereka tak mengucap, step kedua. Apa dia? Nabi kata bayar jizyah. Mana tak ada paksaan? Pertama berdakwah, tak nak beriman, okey, bayar jizyah, cukai. Kamu bayar jizyah dan kami jaga keselamatan kamu. Tapi kalau kamu tak nak bayar jizyah dan kamu halang kami daripada berdakwah, barulah berperang. Tapi berperang bukan nak paksa kamu masuk Islam, tapi nak hilang halangan yang menghalang Islam tersebar. Patut tak kita bunuh orang yang menghalang Islam tersebar? Patut kan? Macam ada satu negeri, ada negeri itu penduduk negeri ditimpa wabak. Dan ramai yang terlibat dengan penyakit itu dan hampir mati. Kita daripada luar ni bawa bantuan, ubat, makanan dan sebagainya. Tiba-tiba pemimpin negeri itu tak benarkan kita masuk untuk membantu. Dan kalau kita tak bantu, rakyat negeri itu boleh mati. Patut tak kita perangi pemimpin tu? Kenapa patut? Sebab dia menghalang kita selamatkan orang lain. Kamu tak nak selamat, itu masalah kamu. Tapi jangan halang kami selamatkan orang lain. Okey. Itu baru nak selamatkan fizikal. Tapi Islam nak selamatkan apa? Dunia dan akhirat. Okey. Dia wajibkan ke atas kamu peperangan wahwa dan ia adalah kurhun. Kurhun. Bukan ta. Kalau ta jadi kurratun, bola. Kurhun. Kurhun apa dah? Yang kita biasa dengar makruh. Makruh daripada perkataan kurhun. Jadi makruh apa makna dia? Kan hukum ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh kan? Bukan, kalau dilarang haram. Makruh apa makna? Allah benci. Makruh aja. Dia lupa bahawa makna makruh ialah Allah tak suka. Allah tak suka je. Rokok apa dia? Makruh je ustaz. Cuba terjemah makruh. Okey, jadi kurhun sama makna makruh. Jadi Allah nak kata apa ni? Dia wajibkan ke atas kamu peperangan. Dan peperangan itu tak disukai. Tidak disukai. Kenapa orang tak suka berperang? Sebab harta hilang, cedera parah, dan kemuncaknya mati. Siapa yang suka berperang? Hantu dengan hanjebak je. Jadi peperangan tu tak ada siapa suka. Kurhun tidak disukai oleh kamu. Okey, kalau kita tak suka, kenapa Allah wajibkan? Allah nak uji. Tak boleh tak uji dengan benda yang kita suka? Kenapa tak uji dengan benda kita suka je? Sebab dia lagi tinggi. Bila diuji benda tak suka, lagi tinggi dia punya. Okey, sebenarnya jawapan dia ada kat depan ni. Okey, di sini sebelum kita sambung, saya nak tanya, boleh tak kita tak suka peperangan? Tak boleh tak? Boleh tak kita, Allah dah wajib ke peperangan, tapi kita tak suka pada peperangan tu? Tak boleh. Ni Allah kata, ia tak disukai. Siapa yang cakap peperangan tak disukai? Siapa cakap? Mana Allah tahu tak kita tak suka? Jadi Allah nak begitu, peperangan ni kamu tak suka, tapi aku nak wajibkan juga. Jadi boleh tak kita tak suka pada peperangan? Bolehlah, sebab ini fitrah semula jadi. Kalau orang jenis awal-awal lagi suka peperangan, dia ada masalah sikit. Sebab itulah ahli tafsir mengatakan tak salah kita tidak suka peperangan
Sebab itu tabiat semula jadi. Tapi kita bukan tak suka hukum wajib berperang. Dua benda yang berbeza. Allah wajibkan berperang, tak ada masalah, kita reda. Tapi peperangan tu sendiri nafsu tak suka. Boleh faham? Dua benda yang berbeza. Sama juga ada wanita kan, Allah halalkan poligami, tapi dia tak suka poligami. Hukum halal tu tak ada masalah bagi dia sebab Allah yang halalkan. Tapi poligami tu dia tabiat dia tak suka. Okey tak wanita macam tu? Okey. Dalilnya ayat ni. Dia bukan tak suka hukum, tapi tak suka dipoligamikan. Bukan polybag kan? Sebab itu fitrah semula jadi. Tapi apabila dia tahu itu adalah hukum Allah, dia pun redha. Tapi kalau dia tak suka juga sebab suami dia tak berlaku adil, dia ada hak tak? Ada hak. Okey, sebab tu saya nasihatkan siapa yang nak berpoligami, jangan buat secara sembunyi. Jangan buat secara sembunyi. Bukan mesti kena minta izin, tapi kena maklumkan. Supaya apa? Paling-paling kurang kita jaga perasaan yang pertama. Okey, dah habis kita masuk tajuk lagi. Wa asa dan asa boleh jadi an takrahu, bahawa kamu takrahu daripada kurhun, kamu benci syai'an, sesuatu, tapi dia bila nakirah kena terjemah apa sahaja. Boleh jadi kamu benci apa sahaja, wahwa, sedangkan ia adalah khair, baik bagi kamu. Dan sebaliknya, wa'asa, dan boleh jadi kamu suka syai'an, apa sahaja, sedangkan ia adalah syar. Apa makna syar? Buruk. Lakum, bagi kamu. Okey, boleh. Jadi kalau saya tanya kenapa peperangan tak disukai tapi Allah wajibkan, jawapan dia selepas ni, iaitu yang kamu tak suka tu sebenarnya baik. Habis kenapa benda yang kita tak suka Allah wajibkan juga? Sebab baik. Mana baiknya? Allah beritahu, wallahu ya'lamu, Allah tahu. Ini fi'il mudhari'. Kalau belajar bahasa Arab nak terjemah apa ni? Ya'lamu fi'il mudhari' kan? Apa makna dia? Sentiasa. Allah sentiasa mengetahui. Wa antum, sedangkan kamu la ta'lamun, tidak. Tengok ta'lamun ni fi'il apa? Mudhari' juga. Menunjukkan apa? Kamu tak tahu sekarang ke, besok ke, minggu depan ke, sentiasa. Kamu tidak sentiasa mengetahui. Okey. Hujung ayat ni Allah tahu dan kamu tak tahu. Sebenarnya Allah nak bagi kita sebab. Sebab apa ni? Iaitu ada benda yang kamu benci, dia adalah baik. Dan ada yang kamu suka, dia adalah tak baik. Dari mana kita tahu? Allah kata kamu tak tahu. Yang tahu ialah aku.
Boleh? Ni, peperangan kita tak suka, tapi ada tak kebaikan? Apa dia? Ha? Islam sampai mati syahid. Kalau tak mati pun dapat pahala. Kan? Lagi banyak luka, lagi banyak cedera, lagi banyak sabar, lagi tinggi pahala. Kalau mati syahid, roh terus masuk ke surga. Kalau tak mati, menang. Dapat harta rampasan. Dan kebaikan yang paling besar masa kat dunia apa dah? Dengan peperangan itulah Islam boleh tersebar. Cuba bayangkan. Islam sampai kat kita dah berapa banyak berlaku peperangan sejak zaman Nabi. Agak-agak berapa? Kalaulah peperangan Badar kalah, lepas tu dah tak ada peperangan. Apa jadi? Tak ada lah kelas semalam ni, tak ada. Quran tak sampai kat kita. Kan? Tapi masa kita nak berperang tu, kita fikir tak kebaikan tu? Tak, yang kita fikir apa dah? Habislah mati. Tinggallah anak, tinggallah isteri kan. Habis. Lepas ni tak jumpalah isteri. Sebab tu beza orang yang berakal dengan orang yang jahil. Apa beza dia? Perbezaan yang paling jelas antara orang yang berilmu ataupun orang yang berakal dengan orang yang bodoh ataupun orang yang jahil. Betul. Orang yang berakal, orang yang berilmu, dia bukan tengok apa yang sedang berlaku, dia tengok apa yang selepas berlaku tu. Dia tak tengok apa peperangan ni, dia tak tengok. Tapi dia tengok apa? Dia fikir benda. Apa dia dapat selepas peperangan? Bila dia fikir apa yang selepas peperangan, peperangan tu tak ada masalah bagi dia. Sebab kepala dia duduk kat mana? Akhirat. Orang yang jahil, orang yang bodoh, dia tengok apa? Aku nak sihat sekarang. Aku tak nak cedera sekarang. Aku tak nak mati sekarang. Maka dia tak suka peperangan. Boleh? Boleh? Analoginya macam ni. Tahu tak orang yang suka panjat gunung tu, kadang-kadang 5 jam. Dah lah bawa barang berat, pukul 3 pagi. Lepas tu naik pula jalan kaki, bukan naik dengan helikopter kan. Sejuk pula tu. Lepas tu duduk pula ke atas, bukan bilik aircon, kemah aja. Makan pula sadar dengan Maggi. Tapi kenapa dia bersemangat tu? Kadang-kadang kos nak pergi, nak sampai kadang-kadang di India tu. Ada student saya. Mungkin sekarang tak jadi student kok. Kos dia tu beribu-ribu. Tapi kenapa dia nak? Kita tak nak kan? Kalau orang bagi, orang sponsor semua pun kita tak nak. Tapi kenapa dia nak? Apa dia? Dia fikir apa? Dia bukan fikir proses perjalanan, proses nak panjat, proses angkat barang. Tak. Proses apa dia? Dia fikir apa dia? Oh, seronoknya duduk atas puncak, boleh nampak semua, udara nyaman, sejuk. Bila dia fikir benda tu, semua halangan tu, dia tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang patah kaki, tahun depan sembuh, dia pergi lagi. Macam mak rempit kan? Mak rempit kan? Kita pula kenapa tak nak panjat gunung? Sebab kita bukan fikir nak tengok pemandangan, udara sejuk. Kita tengok apa? Allah tingginya. Tingginya, lepas tu ada faedah ke? Sama juga kita, orang yang rajin pergi masjid dengan pemalas kan? Kadang-kadang yang rajin tu rumah dia jauh, berjalan kaki pula 1 kilometer. Yang malas rumah dia tepi masjid je. Kenapa yang jauh tu kadang-kadang tua, kadang-kadang buta pergi ke masjid, berjalan kaki? Kenapa? Dia fikir pahala, dia fikir syurga. Jadi semua perjalanan tu tak ada masalah. Kita tengok dia terkejut. Dan dia tengok kita lagi terkejut. Dekat rumah tak buta, rupa-rupanya hati yang buta. Boleh? Jadi Allah nak bagi tahu orang beriman beza dia bukan tengok peperangan, tapi tengok apa dia dapat selepas peperangan. Sebab itulah Hanzalah kan. Pernah dengar kisah Hanzalah? Baru je kahwin, lepas tu Nabi isytihat perang, besok dia minta cuti tak? Minta tak MC dengan Nabi? Tak. Ini baru kahwin ni, belum bermula madu lagi.
Terus dia pergi ke ataupun minta tangguh? Dia tahu tak pergi tu makna dia 50-50 lah boleh balik kan. Ini baru kahwin malam pertama, belum malam kedua. Kenapa dia boleh pergi? Dia fikir yang dia akan dapat kat syurga lebih baik daripada yang ni. Yang ni lama-lama tua tak? Umur 70, gigi tak ada tak? Gigi tak ada. Tapi bila dia dapat di syurga yang berapa orang? Jadi orang beriman sentiasa memikirkan apa selepas tu, bukan memikirkan apa yang berlaku sekarang. Sebab tu susah ke penat ke? Okey, boleh ya? Ni kalau kita kahwin kan, kahwin malam ni, lepas tu besok saya ajak pergi berdakwah di Pulau Tatagan. Naik basnya, naik boatnya, naik vannya. Baru kahwin semalam. Nak pergi tak? Memang cakap lah sebab belum kan? Soalan saya bukan pada waktunya. Okey, kita ambil contoh. Banyak tak contoh yang ramai manusia tak suka tapi di akhirnya baik untuk dia. Pertama kita ambil contoh daripada Quran. Banyak kisah daripada Quran. Quran tu 1/3 adalah kisah, cerita-cerita. Khidir bocorkan kapal siapa? Orang miskin suka tak? Dalam miskin. Lepas tu Khidir dalam naik kapal dia. Bocor pula kapal orang miskin. Dalam tak bayar. Bayar apa? Tambang. Lepas tu bocor pula. Pasti orang miskin tak suka. Tapi baik tak untuk dia? Baik. Kalaulah orang miskin tahu daripada awal lagi, kalau Khidir cakap kan, aku tebuk kapal kamu ni supaya raja tak curi. Dia marah ke suka? Terima kasih pada Khidir. Kenapa Allah tak suruh Khidir bagi tu awal-awal lagi? Kapal dia akan dirampas. Sebab tu dipecahkan. Kenapa Khidir tak bagi tu awal-awal lagi? Kalau dah bagi tahu awal, mana tak ada lah ujian. Okey, aku redha lah. Sebab dia tahu dah hasilnya. Jadi Allah nak uji, Allah tak bagi tahu. Dan begitu juga Khidir bunuh budak kecil. Baik tak? Mak bapak dia suka tak? Tak suka. Dah lah aku pernah mengandung, lahir, lepas tu kecil tak berdosa, dibunuh senang-senang. Dia tak suka, tapi akhirnya khair tak untuk dia. Subhanallah. Okey. Siapa ni? Pemuda Kahfi. Dia suka tak? Demi untuk selamatkan iman, kena tinggal semua kesenangan hidup kat dunia. Kena tinggal semua kawan-kawan, mak bapak semua sekali. Dan pergi pula kat mana? Hotel 5 bintang ke 10 bintang? Duduk dalam gua kan? Kita, kalau kita disyaratkan, kamu akan pergi berdakwah, kemudian duduk kat pulau, tak ada air, tak ada elektrik kan? Handphone tak ada. Line langsung, bukan tak clear, tak ada line pun. Kita nak pergi tak? Rasa berat tak? Ini pemuda Kahfi pergi tu tak tahu bila balik. Mungkin tak balik teruskan. Makna nafsu suka tak? Tak. Tapi akhirnya baik tak untuk pemuda Kahfi? Subhanallah. Berapa juta orang Islam baca kisah dia dalam Al-Quran dan ambil pengajaran. Kan? Cuba tengok surah ni. Surah An-Nur. Ayat 11. Ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Apa tu? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Okey. Ayat ni panjang kan? Kita tak ada bos setakat ni je.
Cuba terjemah inna. Sesungguhnya. Allazina, orang-orang yang ja'u, mereka membawa datang bil ifki. Ifki ni cerita dusta, cerita bohong. Siapa yang bawa datang ni? Siapa yang mereka cerita bohong bahawa Aisyah berzina dengan sahabat? Orang munafik, Abdullah bin Ubay. Jadi Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang membawa ataupun mereka cerita bohong bahawa Aisyah berzina adalah usbatun minkum. Adalah usbah bermakna sekumpulan daripada kamu, segolongan daripada kamu. Bahkan termasuk, ada tak orang beriman yang percaya? Ada 3 orang yang mereka cerita orang munafik, tapi yang percaya ada orang beriman 3 orang. Hasan bin Sabit, kemudian Mastah, anak yang dibela oleh Abu Bakar, kemudian seorang lagi adik ipar Nabi sendiri, Hamnah binti Jahsh, adik kepada Zainab. Sebab tu Allah kata ia sebahagian daripada kamu. Kemudian Allah kata apa? La tahsabuhu syarran. Jangan apa? Jangan kamu kira cerita itu adalah syarran lakum, buruk bagi kamu. Bahkan huwa khairul lakum, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Okey, pertama saya nak tanya, bagi Aisyah tu, dia rasa seronok tak dengan fitnah tu? Dia sedih, dia menangis sampai demam. Apatah lagi Nabi, dia isteri pemimpin negara kan? Dia fitnah bukan fitnah kecil. Fitnah berzina. Kemudian Nabi pula tak backup dia. Abu Bakar, mak dia, bapa dia Abu Bakar pun tak backup dia. Dia berseorangan menanggung derita tuduhan fitnah jahat. Baik, senang tak bagi Aisyah? Allah kata apa? Jangan kamu sangka cerita bohong itu adalah buruk. Bahkan ia adalah baik. Allah kata baik. Kalau kita duduk tempat Aisyah kan, kena fitnah macam tu, kita kata okey ke? Siapa yang kata baik ni? Allah. Okey. Apa baiknya? Lagi? Pahala tu mungkin orang tak nampak kan? Pahala jenis tak nampak. Apa kebaikan yang Aisyah dapat? Hasil daripada yang asalnya nampak tak baik, tapi sebenarnya banyak kebaikan yang Aisyah dapat. Bahkan kerana peristiwa inilah Aisyah semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ada lagi? Tak, Allah turun ayat. Allah turun ayat membersihkan nama Aisyah. Dan ayat itu dibaca oleh semua orang beriman. Maknanya Aisyah itu adalah benar diiktiraf oleh siapa? Sebab tu bila Nabi kata telah datang berita gembira untuk kamu, Aisyah tanya, berita daripada kamu ke daripada Allah? Nabi kata daripada Allah. Kenapa Aisyah tanya? Kenapa dia tanya? Daripada kamu ke daripada Allah? Beza tak? Kalau Nabi yang mengesahkan Aisyah itu bersih daripada tuduhan, dengan Allah sendiri yang bersihkan Aisyah. Beza tak? Apa bezanya? Kalau Allah bersihkan, mana ada dalam Quran dan orang akan baca. Dan Allah adalah sebagai Tuhan. Bila Allah bersihkan Aisyah, tak ada seorang boleh pertikaikan. Kalau Nabi bersihkan, mungkin orang munafik ke orang Yahudi akan pertikaikan. Tengok, hanya kerana berita bohong, fitnah pada Aisyah, pada zahirnya buruk. Tapi akhirnya Aisyah dapat apa? Pengiktirafan daripada Allah bahawa Aisyah bersih. Boleh? Dan ada 3 orang sahabat yang percaya. Dan ada pendapat riwayat mengatakan 3 orang ni, dia dalam Islam kalau kita tuduh orang ataupun kita percaya orang tu dituduh berzina, kita yang menuduh ataupun yang percaya, tapi tak boleh bawa 4 saksi. Apa hukuman kepada kita? Sebat 80 rotan. Dan sahabat Nabi 3 orang ni kena sebat. Bagus tak untuk 3 orang sahabat ni?
Buruk tak nama dia? Kamu tuduh isteri Rasulullah berzina sampai kamu kena hukum hudud. Buruk tak? Buruk ke baik? Tapi Allah kata baik. Apa yang baiknya? Abdullah bin Ubay yang tukar mereka cerita terlepas. Ada ke tak? Apa kebaikan 3 orang sahabat ni? Satu, akhirat selamat. Yang kedua, dengan sebab jatuh hukuman tu, agak-agak dia akan ulang tak sekali lagi kesalahan yang sama. Dengan hukuman itu menjadikan mereka bertiga betul-betul bertobat kepada Allah. Dan Allah juga turun ayat dalam surah An-Nur juga, Allah bersihkan 3 orang. Allah terima taubat dia. Bila Allah sebut, Allah terima taubat, makna apa tu? Dijamin 3 orang syurga. Sebab Allah sendiri bagi tahu, aku terima taubatnya. Tapi nak dapat taubat tu kenapa? Syar. Betul? Okey. Boleh ke? Ada saya dengar ceramah, ada syekh dia kata, ada seorang pemuda, dia nak kahwin dengan wanita tu. Bila dia nak masuk memindang, wanita tu tolak. Keluarga dia tolak. Dia pun orang tengah bercinta, bukan bercinta, dia syok sendiri. Bila perempuan tu tolak, dia pun nak bunuh diri, dia minum racun. Tapi tak mati. Bila dapat tahu, perempuan tu dapat tahu dia nak bunuh diri, minta racun, okeylah, dia mengalah, okeylah, aku kahwin dengan kamu. Lepas kahwin 10 bulan cerai. Nampak tak? Dia rasa kahwin dengan perempuan tu baik, rupa-rupanya tak baik. Dan ada pula syekh ni dia kata, aku kenal orang ni pemuda, dia kata aku diregukan dengan seorang wanita, aku tak cinta pada dia. Tapi sebab Nabi pesan, pilihlah wanita yang beragama. Aku tak cinta, tapi aku nak dengar cakap Nabi. Hati aku tak suka pada dia. Tapi lepas kahwin, penuh dengan kasih sayang, isteri aku jadi sahabat yang terbaik sampai ketua. Tak suka, tapi sebenarnya baik. Oh ni kalau kita faham ayat ni, dan betul-betul masuk dalam hati, akhirnya tak ada benda yang tak baik. Semua baik. Kan, kita tak suka peperangan, sebenarnya baik. Kalau tak suka peperangan, maknanya kita suka apa? Kita tak nak pergi berperang. Dan apa hukum tak pergi berperang? Berdosa dan boleh jadi dosa besar. Kan? Dan bila tak pergi berperang ataupun tak ada peperangan, Islam akan kalah. Bila Islam akan kalah, kamu mungkin satu hari dibunuh oleh musuh. Anak-anak kamu satu hari mungkin kafir. Kan? Jadi dengan ayat ni sebenarnya bagi motivasi pada kita semua, khususnya dalam keadaan kita sekarang. Allah bagi COVID, semua orang tak suka, betul? Tapi ada kebaikan tak? Berapa ramai yang dapat tadabbur Al-Quran, dapat faham ayat Allah, dan dapat bawa satu family belajar tadabbur Al-Quran, dan dapat sampai pada orang, dan dapat hafal pula, hanya kerana COVID yang dia tak suka. Kan? Betul? Okey, satu lagi kisah. Cuba buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 7. Fa'auhayna wa gafa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kemudian faiza khifti fa'alqihi faiza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kemudian inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal
mursalin. Okey. Cuba tengok. Allah kata wa auhayna, kami telah wahyukan ila ummi Musa, kepada mak Musa. Apa nama mak Musa? Itu mak Isa. Mak Isa. Okey, tak penting sebab tu Allah tak sebut. Kami telah wahyukan kepada mak Musa. Ini Musa baru lahir. Dan masa tu Firaun dengan kerajaan dia tangkap dan bunuh mana-mana anak lelaki Bani Israel yang baru dilahirkan. Okey? Ketika dalam keadaan tu Allah kata kami wahyukan kepada mak Musa, apa dah? Ardi'ihi, susukannya. Susukan Musa di mana? Dalam rumah. Fa iza khifti. Tapi bila kamu menyusukan Musa di rumah, tapi engkau masih rasa takut. Takut pada apa? Tentera Firaun alaihi, ke atas Musa, buat apa? Fa'alqihi, campak dia fil yammi, dalam sungai. Logiknya apa? Kalau takut, lepas takut buat apa? Kunci pintu, pasang grill, pasang CCTV. Tapi Allah kata apa? Bila takut, Allah suruh apa? Dia logiknya kalau letak bayi baru lahir tepi sungai, sebenarnya kita nak apa tu? Nak bunuh lah tu. Betul tak? Letak bayi dalam sungai, makna nak bunuh lah tu. Tapi Allah kata apa? Bila kamu takut menyusukan Musa dalam rumah, buat apa? Benda yang lagi menakutkan. Iaitu campaknya ke dalam sungai. Tapi lepas tu Allah kata apa? Wala takhafi. Jangan kamu takut. Wala tahzani, dan jangan kamu sedih. Sebab apa? Inna raduhu ilaik. Sebab apa? Sebab kami akan kembalikan Musa kepada engkau satu hari. Dan bukan setakat kembali Musa pada kamu saja. Waja'iluhu, kami akan jadikan dia sebagai Rasul. Okey. Dia sebagai mak Musa kan? Dan anak dia Musa baru lahir. Suka tak letak bayinya dalam sungai yang tak tahu selamat ke tak, kemudian sungai tu pula menuju ke mana? Seorang hati seorang ibu suka tak? Tak suka. Tapi sebenarnya baik tak? Baik. Apa yang baiknya? Satu, Allah pulangkan balik. Yang kedua, anak jadi rasul. Yang ketiga apa dah? Ini kebaikan yang paling besar daripada dua tu. Apa dia? Tu yang paling besar. Kita walaupun Allah jamin kan, kalau Allah jamin, letaklah bayi kamu kat luar ada 3 ekor anjing kan. Dan Allah janji aku selamatkan. Letak tak? Letak ke tak? Saya rasa susah nak percaya. Sebab banyak yang Allah janji pada kita, amal soleh kita tak buat pun. Contoh, solat sunat 12 rakaat kan. Dapat apa? Ramai orang tak buat. Ini bukan letak bayi kat luar. Solat sunat 12 rakaat aja, setengah jam je setiap hari. Ramai tak buat. Berjalan ke masjid, 1 langkah gugur dosa kan. Ramai orang tak buat. Itu baru, belum lagi suruh letak. Nampak tak? Jadi sebenarnya Allah nak apa daripada mak Musa ni? Allah nak mak Musa menjadi orang yang hebat dan kuat. Maka nak jadi orang kuat mesti apa? Cabarannya mesti lagi besar dan menakutkan. Boleh? Jadi pada zahirnya syar, tak suka, tapi hakikatnya baik. Kenapa? Sebab Allah tahu. Ini akidah ni, akidah orang beriman ni. Ramai fail kat sini. Bila dia rancang, dia nak apa yang dia rancang mesti berlaku. Bila tak dapat, dia mengamuk. Makna apa tu? Sebab dia rasa dia lebih tahu daripada Allah. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk dia. Sebab tu bila yang dia rancang tak berlaku, dia marah. Seolah yang dia rancang tu adalah yang tu rusak tak akidah? Rusak. Sebab tu orang beriman rancang.
Bila tak jadi, dia lagi senyum. Ada seorang salafus salih, dia kata apa? Dengar baik-baik. Dia kata, bila aku berdoa kepada Allah dan Allah perkenankan, aku bersyukur. Tapi bila aku berdoa kepada Allah dan Allah tak perkenankan, aku bersyukur 2 kali. Aku bersyukur 2-3 kali. Bila tu? Bila aku doa, Allah tak perkenankan. Kenapa yang Allah perkenankan aku bersyukur sekali, yang Allah tak perkenankan aku bersyukur 2-3 kali? Kenapa? Sebab yang Allah perkenankan, yang aku suka. Belum tentu baik untuk aku. Tapi yang Allah tak perkenankan, yang Allah suka, pasti baik. Boleh tak kita nak tukar cara berfikir? Kita minta-minta tak dapat. Oh, yang tak dapat ni lah yang terbaik. Dah dapat yang kamu minta, pergi Mekah 3 kali. Tak dapat. Oh, ada masalah tak? Itulah yang terbaik untuk saya. Sebab apa? Yang tak dapat, Allah tetapkan. Yang dapat, saya nak yang tu. Jadi mungkin belum tentu baik. Bolehkah? Boleh. Sekarang kita belajar tadabbur Al-Quran ke ataupun subjek akidah? Quran dan akidah. 2 in 1. Okey, masa dah habis saya. Ayat ni, sebab ayat ni pun tulis tak habis, kita tak payah mula malam ni. Ayat ni panjang, kita sambung besok insya-Allah. Okey, kita baca buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Okey, dosa yang ke-18. Qala al-musannif hafizahullah. Dosa ke-18. Ini dosa ni banyak berlaku ni. Dan mak bapak anggap benda ni biasa, ataupun anak-anak kita pun anggap benda ni biasa. Apa dia? Khalwat. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kata penulis, setan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram. Kita dah belajarkan. Dan Allah kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi khalwat, berduaan dengan bukan dengan mahram ni adalah salah satu langkah syaitan. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Haram. Haram ikut langkah syaitan. Apa dia langkah syaitan? Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh manusia mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jadi langkah syaitan ialah apa saja perbuatan yang membawa kepada kemungkaran maksiat, semua itu adalah langkah syaitan. Termasuklah berdua-duaan, berhubung antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian syaitan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah khalwat. Khalwat ni makna duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Kadang-kadang anak kita kan keluar dengan, anak kita perempuan keluar dengan kawan dia lelaki, berduaan dalam kereta termasuk. Kadang-kadang naik motor berduaan termasuk. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma asy-syaitan. Nabi bersabda, tidaklah seseorang lelaki itu berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Jadi syaitan tak akan biarkan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram duduk berdua begitu saja. Syaitan akan hasut sampai akhirnya berkesudahan dengan berzina. Macam kita baca kisah Bani Israel. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun ba'da yaumi haza ala maghibatin
illa wa ma'ahu rajulun aw isnani. Maksud dia, sesungguhnya hendaknya tidak masuk seseorang lelaki daripada kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami ataupun mahram. Mana kadang-kadang kita nak pergi rumah kawan kita, tapi kawan kita tak ada rumah, ada isteri dia seorang-seorang, maka haram kita masuk ke dalam rumah tersebut. Dan haram juga bagi isteri mengizinkan lelaki yang bukan mahram masuk ke rumahnya ketika suaminya tiada di rumah ataupun tanpa izin suaminya, kecuali bersamanya ada seseorang yang lain ataupun dua orang lelaki dan diizinkan oleh suami. Berdasarkan petunjuk hadis di atas, maka tidak dibolehkan seseorang lelaki berkhalwat dengan wanita bukan mahram, baik di rumah, di pejabat kamar, di bilik, di kantor, di pejabat ataupun dalam kereta. Ini biasa berlaku ni, kadang-kadang isteri kita keluar dengan pemandu. Itu termasuk berkhalwat. Ataupun kadang-kadang suami lelaki dengan staf dia, seorang sama seorang dalam kereta, termasuk itu adalah khalwat. Kadang-kadang duduk kat rumah siapa? Majikan dengan pembantu rumah, berduaan, termasuk khalwat. Sama ada dengan isteri saudaranya, dengan pembantunya, ataupun kalau doktor lelaki dengan pesakit wanita, hanya berdua sahaja dalam bilik tersebut. Banyak orang meremehkan persoalan ini, entah mungkin kerana terlalu percaya pada dirinya sendiri. Dia kata, saya okey, saya iman kuat kan, haji pun 3 kali dah. Padahal khalwat sangat berpotensi untuk mengundang perbuatan munkar dan maksiat. Paling tidak membangunkan prolog apa dia? Untuk mengarah ke sana. Kerananya tidak mengherankan jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan. Sekarang kalau kita baca berita kan, macam-macam berita. Sama ada berita bunuh, berita berzina, berita rogol. Dan yang terbaru, lagi dahsyat kan masyarakat Malaysia. Ada baca tak berita? Dia rogol kambing. Kan? Dan tak ada orang sangat nak rogol, dia rogol kambing. Sampai kambing tu, saya tak tahu apa nak jadi masyarakat Malaysia ni. Kalau berlaku ke Afrika kat Kutub Utara pun tak apalah. Okeylah juga kan. Ini di Malaysia, negara yang dipimpin oleh kerajaan Melayu Islam. Dan kita tengok bayi-bayi pun semakin banyak dicampak di mana-mana kan. Dibuang merata tempat. Di surau, ditandas. Puncanya bermula daripada sinilah. Mak bapak tak halang ataupun tak menegur anak keluar berduaan dengan yang bukan mahram. Okey. Cukup apa? Kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf jika soalan ini pernah ditanya. Boleh Ustaz jelaskan mengapa anak yatim hanya merujuk kepada anak yang kehilangan bapa, bukankah anak yang kehilangan ibu juga kehilangan kasih sayang? Anak yatim. Soalan dia, anak yang kehilangan ibu pun kehilangan kasih sayang. Tak, dia sebenarnya bapa ni dua-dua bagi kasih sayang pada anak, tapi bapa ni lebih daripada kasih sayang. Apa dia? Bagi nafkah, bagi keselamatan. Sebab ibu ni setakat dia bagi kasih sayang, tapi lebih pada tu dia tak boleh bagi sama ada nafkah ke ataupun keselamatan anak, sebab dia perempuan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana ibu Musa mengetahui apa yang perlu dilakukan terhadap Musa? Adakah melalui firasat atau malaikat? Tak, ayat ni Allah sendiri beritahu kami wahyukan. Dia kata ulama, kalau kepada Nabi dia
wahyu, dan wahyu kepada para nabi ni berbagailah. Dan kalau kepada orang biasa yang bukan para nabi, ulama kata ilham. Walaupun Allah sebut wahyu, tapi Allah campakkan ilham ke dalam mak Musa. Sama juga kepada mak Isa, iaitu Maryam. Allah campakkan ilham dalam hati mereka. Tapi itu dah tak ada. Macam mana kita tahu itu adalah wahyu? Allah sendiri cakap. Allah sendiri cakap. Sebab itulah sekarang, siapa kata saya mimpi dan dapat wahyu, itu pembohong. Siapa-siapa yang dapat mengesahkan. Ada seorang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya mimpi macam jumpa Rasulullah. Macam mana saya nak sahkan itu Rasulullah? Saya jawab, tak payah sah-sah lah. Sebab syarat nak masuk syurga bukan mimpi jumpa Rasulullah. Syarat nak masuk syurga ialah Allah kata wal asri, demi masa semua manusia rugi kecuali yang ada 4 ni. Apa dia? Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Tak ada yang kelima, mimpi jumpa Rasulullah. Jadi siapa yang tak mimpi jumpa Rasulullah, ada peluang tak nak masuk syurga? Ada. Tapi siapa yang mimpi jumpa Rasulullah, belum ada jaminan dia dapat masuk syurga. Wallahu a'lam. Ha? Kalau dia nampak semua berbaris di rumah, perlukah kita mengucapkan salam Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman dan tak dibunuh semua? Tak, dia bila jumpa semut, jangan buat apa-apalah. Yang perlu kita buat apa dia? Apa yang Allah suruh kita buat bila melihat ciptaannya? Berfikir tentang kebesaran Allah. Allah kata orang yang beriman apa dia? Pertama, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mulut ni sentiasa berzikir kepada Allah, anggota badan sentiasa taat. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Akal dia sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Bila tengok semut, berfikirlah hebatnya Allah. Semut yang paling halus, badan semut dah halus, kan? Mulut dia lagi halus. Perut dia lagi halus. Jadi apa sebenar yang jadi makanan semut ni? Badan halus, mulut halus. Makanan apa boleh masuk dia sampai dia boleh hidup? Tak payah fikir, hebatnya Tuhan. Betul tak? Tak tahu makan apa semut. Kita nampak dia pun kadang-kadang duk merayak sini, tapi tak nampak. Macam mana dia boleh makan? Badan pun tak nampak, mulut dia lagi halus. Hebat. Fikir. Jangan duk baca doa Nabi Sulaiman, bukan sunnah Nabi. Dan soalan dia boleh tak bunuh? Dia ulama mengatakan ada yang Nabi sebut binatang yang boleh dibunuh seperti ular yang memudaratkan, tikus, cicak, kan? Tapi yang tak memudaratkan, tak ada hadis yang membenarkan kita bunuh. Kecuali kata ulama kalau binatang tu betul-betul memudaratkan. Contoh anak-anak boleh memudaratkan rumah kita, kan? Boleh roboh rumah. Semut selagi mana tak memudaratkan kita, tak boleh bunuh. Itu sebab rumah kita kotor, tak jaga kebersihan. Biarlah dia, rezeki dia lah tu, kan? Kenapa nak bunuh? Bahkan ulama kata kalau kita jumpa ular bukan menghalaka kita, ular menghalaka hutan. Itu pun tak boleh bunuh. Sebab dia ketika itu tak memudaratkan kita. Wallahu a'lam. Bolehkah si suami itu menukarkan nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan minum dalam kepada bentuk wang dia berikan kepada isterinya? Dia semua bergantung pada keredaan isteri. Sebab syarat yang Islam tetapkan, suami ni wajib bagi 3 benda lah. 1, tempat tinggal yang selesa. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, makan minum. Kalau dia nak bagi dalam bentuk duit dan isteri setuju, tak ada masalah. Termasuklah giliran, kan? Isteri katalah poligami, kan? Isteri yang pertama nak bagi gilirannya kepada suami, tak ada masalah. Sebab isteri Nabi sendiri iaitu Saudah binti Zam'ah, bila lepas Nabi kahwin dengan dia, Nabi kahwin dengan Aisyah. Jadi Saudah ni takut Nabi tinggalkan dia, maka Saudah binti Zam'ah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Giliran malam aku bagi pada Aisyah. Tak ada masalah. Sebab isteri bersetuju. Jadi, isu dia isteri setuju ataupun tak. Kalau setuju, okeylah. Wallahualam. Kalau kerja di ofis hanya ada 2 orang, Kalau ada 2 orang, elakkan. Sama ada cari orang ketiga ataupun seorang bekerja daripada rumah. Buatlah apa saja. Kadang-kadang kita ni bila nak selesai bab agama buntu. Tapi bila nak selesai bab urusan dunia kita ada 10 langkah. Kan? Semua boleh buat. Sebenarnya bila Allah larang, mesti benda tu boleh diselesaikan. Tak mungkin Allah perintah suatu hukum yang kita tak boleh nak selesaikan. Tak mungkin. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itulah Allah beritahu awal-awal lagi, wanita ni sebaik-baiknya duduk kat rumah. Sebab bila dah keluar tu, susah nak kontrol pergaulan. Wallahu a'lam. Ustaz, dosa zina macam mana nak dibersihkan sedangkan tiada hukum hudud? Cukupkah sekadar bertaubat? Cukup. Dia hukum hudud ni apabila ada negara Islam. Sebab yang boleh melaksanakan hukum hudud adalah negara ataupun kerajaan. Kerajaan Islam. Individu tak boleh. Jadi bila kerajaan Islam tak ada, hukum tu tak boleh dilaksanakan, maka cukup dengan bertaubat. Taubat miskin nasuha, iaitu taubat yang cukup syaratnya. Okey. adakah boleh wanita dan lelaki bukan mahram berbual berkenalan dalam media sosial? Dia Nabi sebut dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda kecantikan, kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak penting. Kadang-kadang kita beralasan berbuat je. Itulah langkah syaitan. Syaitan mula-mula dia tak kata berzina terus. Dia kata berbuat sembang je, bukan haram pun. Daripada berbuat itulah membawa step yang kedua, kan? Lepas tu sentuh, lepas tu keluar, lepas tu buat temu janji. Tak boleh, ya? Kecuali nak tanya buat agama, kan? Tapi kita bukan ustaz pula. Ustaz, apa keutamaan bayar zakat kepada saudara kita yang kita tahu memerlukan di kampung, atau kita disyaratkan untuk bayar zakat kepada pusat zakat yang dilantik di negeri kita bekerja? Terima kasih. Dia kalau ikut undang-undang, wajib bayar zakat pada kerajaan. PPZ lah, kan? Pusat zakat dia, kan? Wajib bayar. Tapi yang setahu saya, ramai je yang bagi zakat kepada individu, kepada NGO, dan kadang-kadang dia sendiri pergi cari asnaf. Dari segi hukum tak salah, cuma dari segi undang-undang salah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seorang itu menaiki Grab car untuk ke tempat kerja dan pemandunya ada lelaki, adakah itu dikira dengan perawat? Sebaik-baik elakkan. Sebaik-baik elakkan. Ada pendapat yang mengatakan kalau perjalanan tu dekat, selamat, kan? Maka dibolehkan. Tapi tak ada selamat lah sekarang, kan? Kadang-kadang orang masuk rumah kita rogok, kan? Jadi di mana-mana boleh berlaku. Dulu berlaku kes dari babah rogok wanita yang dalam bas, kan? Jadi bila kita ikut perintah Allah, percayalah kita akan selamat. Tapi bila kita langgar, walaupun kita rasa nampak macam okey je, tapi dia tetap melanggar hukum Allah, dia tidak ada jaminan kita akan selamat dunia dan akhirat. Ingat ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia sorry, pasal Grab ni dia ada pemandu wanita, kan? Kita boleh pilih. Boleh pilih, Susah nak dapat. Kalau susah tak payah pergi mana lah. Okey, soalan seterusnya. Kalau Wassalam. isteri suka bersedekah tapi suami tak benar bekerja, jadi isteri tak ada pendapatan, tapi isteri tahu wanita paling baik dalam banyak dalam rangka yang mana pilih itu utama. Okey. Bersedekah tapi lelaki dia tak pergi kerja, so dia tak ada pendapatan. Dia nak bersedekah. Tapi tak ada duit sebab suami tak benarkan
bekerja. Saya nak tanya, sedekah ni sunat ke wajib? Sunat. Taat pada suami sunat ke wajib? Buat yang wajib. Jangan risau tak dapat sedekah. Tapi risaulah bila kamu tak dengar cakap suami. Dan ingat pada satu hadis, Nabi kata apa? Wanita ni boleh masuk syurga dengan apa? Pertama, jaga solat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, taat suami. Yang keempat, jaga maruah suami dan hartanya bila suami keluar. Yang kelima, tak ada sedekah. Maka bila wanita buat 4 benda, Nabi kata, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Ramai, minta maaf saya cakap, perempuan ni kadang-kadang dia rasa saya nak buat ibadat banyak. Nak solat, nak baca Quran. Tapi suami asyik suruh tu je. Jangan. Kamu baca Quran sunat. Kamu solat sunat. Tapi dengan cakap suami adalah wajib dan perintah Allah. Bila taat pada suami, jangan ingat kamu tak pada suami. Tapi ingat itu adalah perintah Allah. Dan syarat nak masuk syurga. Jangan salah faham. Saya tak sempat buat sunat. Tak apa. Kamu tak sempat buat sunat sebab kamu disibukkan dengan benda yang wajib. Okey, tak ada masalah. Okey. Yang mati sebab COVID-19 dikatakan mati syahid. Adakah mayat tidak perlu dimandikan seperti syahid peperangan? Tak. Dia yang tak wajib. Sebenarnya yang tak wajib dimandikan hanya yang mati syahid dalam peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir untuk menegakkan negara Islam. Dan dia mati dalam medan peperangan. Yang tu saja yang tak perlu dimandikan. Adapun syahid dunia seperti mati lemas, mati terbakar, mati jatuh bangunan, ini wajib dimandi, disolat macam biasa. Okey, yang mati COVID bukan mati dalam peperangan, maka dia wajib dimandikan. Wajib dikafan dan disolatkan. Tetapi sebab wabak, sebab takut jangkitan, maka dia masuk dalam bab darurah. Macam orang tak boleh berwuduk lah. Dibolehkan tayamum. Contohlah, tangan dia cedera parah. Kalau kena air, semakin parah luka. Maka ketika itu boleh tayamum. Bukan sebab syahid. Wallahualam. Ustaz, bagaimana dengan bermesej lelaki perempuan? Contoh pasal kerja dan lain-lain. Macam mana? Mesej lelaki perempuan. Contoh untuk pasal kerja, bermesej antara lelaki perempuan. Dia kalau pertama sekali perempuan sebaik-baiknya jangan bekerja. Sebab bila dia bekerja tak boleh nak elaklah benda macam tu. Kadang-kadang terpaksa duduk berdua. Kadang-kadang terpaksa bermesejkan. Sebab daripada awal lagi kita tak ikut perintah Allah. Okey. Kalau kita terpaksa bekerja sebab suami itu pendapatan kurang, tak cukup, kita nak bantu suami, maka jagalah adab, jagalah pergaulan. Kalau nak bermesej pun pastikan yang berkaitan dengan urusan kerja saja. Jangan tambah. Tanya. Kerja dah siap. Okey. Dah makan tengah hari? Itu tambahan. Lepas tu tambah lagi, makan tengah hari lauk apa? Saya makan tom yum. You makan apa? Lepas tu, pagi besok lagi tanya. Pagi besok cadang nak makan gerai mana? Itu dah lebih-lebih lah. Itu syaitan tu, langkah-langkah syaitan. Yang suami dia tak pernah tanya makan apa yang kawan sekerja tu. Adakah benar laut meminta dengan Tuhan 3 kali sehari untuk hancurkan manusia? Laut minta dengan Tuhan 3 kali sehari untuk hancurkan manusia. Kenapa laut tak ada rahmat ni? Allah pun tak macam tu. Tak ada, tak betul, tak ada dalil. Sepatut yang paling nak hancurkan manusia apa dia? Laut ke bumi? Yang paling ramai duk, yang manusia paling ramai duk di mana? Laut ke bumi? Bumi ada hadis, ada ayat Quran, iaitu bumi ni kalau orang jahat mati dia suka. Kalau orang beriman mati dia menangis. Itu ada dalil. Ada daripada Quran. Tapi bumi bukan laut. Dan tak adalah bumi berdoa sampai 3 kali supaya hancurkan, tak ada. Wallahualam. Ustaz, betul ke terminum air pada semut jadi benak? Betul, kalau sebelum minum memang dia benak. Dia kalau sebelum minum tak benak, dia tak akan jadi benak lah.
Dia sebenarnya benak tak benak ni bukan tak ada kaitan dengan semut. Kenapa semut dikambing hitamkan? Dia benak ni sebab tak faham Al-Quran, bukan tak ada kaitan dengan semut. Wallahu a'lam. Sama juga orang kata apa, kalau tidur petang boleh jadi gila. Cuba pergi cek dengan orang gila, semua sebab tidur petang ke? Ustaz, kalau puasa sunat, suami izinkan tapi macam lemah dan tak berdaya nak layan suami dan anak-anak. Macam mana? Suami benarkan dia puasa sunat, tetapi dia lemah dan tak berdaya pula nak layan suami dan anak-anak. Jangan. Sebab layan suami wajib, menguruskan anak wajib, puasa sunat. Jangan utamakan sunat. Itu tipu daya syaitan. Sebab itulah kita pernah dengarkan kenapa Aisyah dia melewatkan qada puasa. Pernah dengarkan? Sampai puasa 6, mana Aisyah qada puasa yang lepas bulan Ramadan lepas tu sampai dia lewatkan. Dia tak buat segera. Ulama mengatakan antara sebabnya sebab Aisyah sibuk melayan Rasulullah. Jadi jangan kita buat benda yang sunat sampai tak mampu ataupun lembek untuk membuat benda yang wajib. Wallahu a'lam. Boleh ke kita sembahyang solat jenazah gaib, terutama untuk jenazah COVID? Dia ulama berbeza pendapat lah, tapi pendapat paling kuat, solat gaib ni tidak boleh kecuali sebagaimana yang Nabi buat. Nabi buat solat gaib kepada siapa? Najasyi. Kenapa Nabi solat gaib pada Najasyi? Sebab pertama kata ulama, sebab Najasyi ni bila dia mati dia sorak-sorak Islam. Tak ada siapa solatkan pada dia. Maka sebab tu wahyu sampai pada Nabi, minta Nabi solatkan. Jadi Nabi solat gaib sebab tak ada seorang pun solat pada Najasyi. Yang kedua, Nabi solat pada Najasyi, ulama mengatakan sebab dia adalah pemimpin. Sebab dia ada jasa pada orang beriman. Kan dia melindungi sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah. Maknanya kalau orang biasa tak perlu solat gaib. Jadi pendapat yang paling kuat, kalau mayat tu dah ada orang solat dan tak ada jasa pun kepada Islam, orang biasa tak perlu kita solat gaib. Cukup kita berdoa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Wallahu a'lam. Duduk rumah dengan anak angkat. Siapa yang duduk? Bapa dengan anak angkat perempuan. Dia termasuk khalwat lah. Sebab selagi mana dia anak angkat, dia bukan anak dia. Bukan mahram. Sebab itulah bahaya. Ambil anak angkat ni sangat-sangat bahaya. Merugikan apa? Bukan rugi harta tapi rugi iman. Apatah lagi kalau anak angkat duduk daripada kecil sampai besar dalam rumah tu. Dalam keadaan buka aurat, anak angkat buat dosa 24 jam, bapa pun tengok aurat anak angkat 24 jam berdosa. Elakkan. Kalau nak juga ambil anak, susukan dia jadi anak susuan. Ataupun kita jadi anak angkat tapi bukan kita bela. Kita sponsor je, bagi duit pendidikan dan sebagainya. Jangan bagi dia duduk dalam rumah kita. Kalau nak duduk dalam rumah juga ataupun terpaksa, memang tak ada tempat lain, benalah dinding ke apa ke partition supaya aurat terpelihara. Takutlah pada dosa lebih daripada takut kesunyian tanpa anak. Wallahu a'lam. Dah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم